Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Kamal Firmansyah Kamaluddin. Ini Berita Pagi. Selepas mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-14 pada 18 Mei lalu hanya berlangsung sehari dengan titah ucapan pembukaan Dewan oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Dewan Rakyat kini kembali bersidang hari ini. Selain usul pertukaran speaker dan timbalannya, persidangan kali ini juga dijangka hangat kerana komposisi antara blok kerajaan dan pembangkang yang dikatakan hampir setara. Sementara itu, sebelum Dewan Rakyat kembali bersidang, satu operasi sanitasi dijalankan di bangunan Parlimen oleh pasukan khas bahan kimia berbahaya Hazmat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Menurut status di laman Facebook Parlimen Malaysia, operasi sanitasi itu diketuai penolong pengarah operasi JBPM Kuala Lumpur Khairul Azwan Ibrahim serta 40 anggota bomba. Kerja-kerja sanitasi ini antara pematuhan terhadap prosedur operasi standard SOP pelaksanaan persidangan Parlimen dengan mengambil kira kebiasaan baharu untuk memerangi pandemik COVID-19. Operasi sanitasi dijalankan di blok utama Parlimen yang menempatkan Dewan Rakyat dan Dewan Negara meliputi setiap ruangan termasuk tempat bersidang, lobi dan tangga. 14 kes baru COVID-19 dicatatkan semalam dan ia merupakan angka tertinggi dalam tempoh 20 hari. 3 daripadanya adalah kes import, manakala bakinya membabitkan penularan tempatan. Sementara itu, satu kluster baru COVID-19 dikesan di sebuah syarikat kejuruteraan di Kuching, Sarawak. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah dalam kenyataannya memaklumkan 2 kes positif dilaporkan dalam kluster tersebut. Kes pertama melibatkan seorang pekerja syarikat itu yang mendapatkan rawatan di sebuah pusat perubatan pada 9 Julai setelah mengalami gejala pernafasan dan disahkan positif COVID-19. Susulan itu, siasatan dan proses saringan kontak rapat dijalankan melibatkan 32 individu dikenal pasti dan disaring. 16 daripadanya merupakan rakan sekerja, manakala selebihnya adalah ahli keluarga. Hasilnya, satu lagi kes dikesan positif COVID-19, 16 negatif dan 15 kes lagi masih menunggu keputusan. Jelas Datuk Dr. Nur Hisham, proses pembersihan dan sanitasi telah dilakukan di premis berkenaan. Punca jangkitan masih dalam siasatan. 29 individu ditahan atas kesalahan ingkar PKPP. 3 dicekup kerana terbabit dengan aktiviti pub atau kelab malam. Manakala masing-masing 13 tangkapan membabitkan kehadiran orang ramai yang menyukarkan penjarakan sosial serta aktiviti yang melanggar SOP. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata daripada jumlah itu, 8 individu direman manakala 21 individu di kompaun. Operasi pemantauan PKPP melibatkan 4,358 pasukan pematuhan yang terdiri daripada 16,422 anggota, 4,183 pasaraya, 5,987 restoran, 1,377 penjaja, 1,494 kilang, 3,614 bank dan 841 pejabat kerajaan telah diperiksa. Turut diperiksa 1,195 terminal pengangkutan darat, 250 terminal pengangkutan air serta 164 terminal pengangkutan udara yang dipantau pasukan petugas khas operasi pematuhan. Kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafa akan beroperasi semula pada 2 Ogos ini bagi negeri Johor, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Manakala bagi negeri-negeri lain dan wilayah persekutuan pada 3 Ogos. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Mohamad Al-Bakri dalam kenyataannya memaklumkan pihak pendaftar pentadbir premis KAFA perlu melakukan persediaan rapi dengan mematuhi garis panduan pembukaan semula sekolah seperti ditetapkan Kementerian Pendidikan. Juga garis panduan pengurusan pembukaan semula KAFA yang disediakan JAKIM. Secara keseluruhannya terdapat 5,619 premis KAFA berdaftar di seluruh negara. Pandemik COVID-19 diakui memberi kesan besar kepada golongan B40. Justru Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tugas-Tugas Khas Datuk Seri Mohamad Rizwan Mat Yusof berkata pelbagai inisiatif dilakukan untuk meningkatkan ekonomi golongan tersebut. Jadi kita mahu keluarkan mereka daripada
PGK itu tadi. Antaranya adalah usaha-usaha kita, agenda-agenda kita dalam mahu melaksanakan Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 yang melibatkan semua kementerian di dalam kerajaan, baik Menteri Pertanian, baik Menteri Pembangunan Usahawan, baik Menteri Pertahanan, untuk memastikan apa saja perbelanjaan kerajaan akan dapat disalurkan untuk dimanfaatkan kepada terutamanya golongan B40. Beliau ditemui pada sidang media selepas sesi libat urus bersama wakil kerajaan, NGO dan koperasi di Alustah. Sesi berkenaan merupakan sesi kedua selepas yang pertama di Sabah pada Jun 2020. Kemaskini nilai pendapatan garis kemiskinan PGK yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan baru-baru ini telah dilakukan menggunakan metodologi baru bersifat multidimensi. Beberapa indikator seperti status pendidikan, kesihatan dan kesejahteraan hidup mengikut kawasan bandar dan luar bandar juga diambil kira bagi mendapatkan data bersifat realistik mencerminkan komposisi sebenar populasi negara. Menurut penganalisis ekonomi Dr. Madeline Berma, metodologi tersebut telah pun diguna pakai untuk mengukur median pendapatan isi rumah Malaysia menerusi rancangan Malaysia ke-9 RMK ke-9. Saja. Mana dia tidak mengambil kira benda-benda lain. Jadi dalam rancangan Malaysia ke-9, kerajaan Malaysia sedar bahawa kita perlu mengambil pendekatan yang baru, so diperkenalkan yang bersifat multidimensional poverty index MPI. So dalam multidimensi ini dia mengambil kira 3 perkara baru. 3 dimensi baru dalam ni. Dia tidak hanya melihat pendapatan, tetapi dia melihat 1 pendidikan, 2 kesihatan dan 3 ialah well-being ataupun kesejahteraan. Jadi sungguh pun begitu, beliau tidak menolak hasil dapatan kajian menggunakan kaedah ini juga memerlukan banyak lagi penambahbaikan bagi mendapatkan gambaran sebenar garis kemiskinan semasa. Turut ditekankan pentingnya ketulusan di dalam melaporkan insiden kemiskinan dalam negara, memandangkan data pendapatan isi rumah yang dikeluarkan akan menjadi asas kepada sesuatu polisi, terutamanya yang melibatkan peruntukan bantuan kewangan agar sampai kepada kelompok sasar. Bila kita salah mengukur, kita menggunakan angka insiden kemiskinan ini tersilap ukur, under reporting ataupun over reporting, maka dia akan memberi gambaran yang silap kepada perancangan. Sebab di Malaysia, kita menggunakan apa yang kita gelar sebagai pendekatan yang bersasar. Sumber kita terhad. So, because disebabkan oleh sumber itu terhad, maka kita perlu menggunakan kewangan yang ada itu disasarkan kepada mereka yang betul-betul memerlukan. Yang kita tidak mahu. Beliau mengulas perkara tersebut menerusi temu bual eksklusif bersama Berita RTM di Angkasa Puri. Jumaat lalu, Jabatan Perangkaan menetapkan semula PGK kepada RM2,208 bagi seisi rumah berbanding kadar RM980 yang digunakan sejak 2005. Ia menjadikan jumlah isi rumah kategori miskin bertambah kepada 405,441 orang berbanding 16,653 orang sebelum ini. Banci Malaysia 2020 yang bermula 7 Julai lalu turut membabitkan 1.9 juta rakyat Kelantan termasuk kira-kira 150,000 penduduk orang asli di negeri itu yang berada di jajahan Gua Musang dan Jeli. Bancian dijalankan dalam 2 fasa. Fasa pertama bermula 7 Julai hingga 30 September 2020 dengan kaedah pengumpulan data secara atas talian e-census. Manakala fasa berikutnya melibatkan pengumpulan data secara bersemuka mulai 7 hingga 24 Oktober depan. Menurut Pengarah Jabatan Perangkaan Malaysia Negeri Kelantan, Zuraidi Zainal Abidin, pihaknya menyasarkan 30,000 tempat kediaman akan dilawati sepanjang pelaksanaan fasa pertama bancian. Kediaman yang dilawati pegawai banci akan dibekalkan poskad Banci Malaysia 2020 yang mempunyai nombor ID khas bagi membolehkan isi rumah mendaftar masuk ke dalam sistem e-census. Atas talian ini tempohnya lebih kurang dalam 3 bulan, 7 Julai sampailah kepada 30 September tadi. Kenapa pentingnya banci ini? Banci ini adalah bagi tujuan untuk kita mendapatkan stok penduduk ataupun profil penduduk yang terkini. Dan kali terakhir kita buat banci penduduk ni adalah pada tahun 2010.
Beliau ditemui media selepas program turun padang pelaksanaan banci penduduk dan perumahan 2020 fasa 1 secara e-census di Kubang Kerian, Kota Baru. Mengulas lanjut, Zuraidi berkata untuk fasa 2 bancian secara bersemuka seramai 5,200 penyelia dan pembanci dari negeri itu akan terlibat dan tumpuan diberikan terhadap kediaman yang mempunyai akses terhad kepada penggunaan internet. Bagi mengelakkan ditipu, orang ramai yang curiga dengan kehadiran pembanci boleh mengesahkannya menerusi etika pemakaian serta mempunyai ID yang disahkan jabatan. Pada masa sama, responden juga boleh menghubungi nombor telefon pegawai yang tertera di surat iringan atau talian hotline banci 2020 iaitu 1800 88 7720 untuk tujuan pengesahan. Berita Parlimen mulai 13 Julai 2020 setiap Isnin hingga Khamis 10.30 malam di saluran berita RTF dan TV1. Bertemu kembali. Amerika Syarikat adalah negara paling teruk terjejas akibat COVID-19 dengan 60,000 kes baru direkodkan dalam tempoh beberapa hari lalu, manakala angka kematian sudah mencecah hampir 137,000 orang. Meski dikecam, Presiden Donald Trump terus mempertahankan cara pentadbirannya mengendalikan kes COVID-19. Sementara itu, buat julung kalinya, Trump muncul di khalayak umum dengan memakai pelitup separuh muka semasa berlawat veteran tentera di Hospital Walter Reed dekat pinggir Washington. Tindakannya itu dibuat hasil tekanan awam supaya pemimpin terbabit memberi contoh baik. Selain disebabkan COVID-19, tindakan tersebut disifatkan perlu ketika Presiden Amerika itu sedang mengalami persaingan hebat daripada Joe Biden dalam pilihan raya Presiden November ini. Di India, bintang Bollywood Aishwarya Rai disahkan dijangkiti COVID-19 sehari selepas bapa mentuanya yang juga legenda Bollywood Amitabh Bachchan dirawat di hospital akibat pandemik itu. Selain Aishwarya, anak perempuannya yang berusia 8 tahun turut disahkan positif COVID-19. Begitu juga dengan suami Aishwarya, Abhishek. India kini mencatat lebih 879,000 kes COVID-19, ketiga tertinggi di dunia dengan lebih 23,000 kematian. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin percaya kerjasama berterusan antara Malaysia dan Singapura bakal menguntungkan rakyat kedua-dua negara dari segi pertumbuhan ekonomi, keamanan dan kemakmuran. Beliau yang menghubungi rakan sejawatnya Lee Hsien Loong bagi mengucapkan tahniah selepas Parti Tindakan Rakyat PAP memenangi pilihan raya umum juga yakin hubungan dua hala sedia ada akan terus berkembang. Perdana Menteri menegaskan isu dua hala yang belum mencapai kata sepakat akan ditangani dengan berpaksikan kepada kepentingan bersama. Dalam perbualan telefon, kedua pemimpin terus berbincang mengenai laluan hijau dua hala dan aturan perjalanan berkala antara Malaysia dan Singapura yang diharapkan dapat dimuktamad serta dilaksanakan dalam tempoh terdekat. Turut disentuh projek sistem transit rapid Johor Bahru Singapura. Tan Sri Muhyiddin terus menyampaikan ucapan terima kasih kepada Singapura atas persetujuan melanjutkan tempoh penggantungan projek kereta api berkelajuan tinggi Kuala Lumpur Singapura tanpa sebarang kos dan penalti kepada Malaysia. Pembuka tirai maklumat. Sumber informasi tepat. Syarat paparan padat. Leading the way. Medium aspirasi masyarakat. The latest matters. புதிய கோணத்தில் RTM தமிழ் செய்திகள். RTM 华语新闻带你关注大马，掌握国际。 Kemuncak paparan terhebat. Platform suara sejagat.
menyeluruh untuk rakyat. Berita RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai. Baik, kita ikuti perkembangan sukan. Johor bersedia untuk menganjurkan lebih banyak kejohanan sukan berkelas dunia bermula dengan penganjuran Sukan Malaysia SUKMA ke-20 Johor 2020 tahun depan. Segala kemudahan dan infrastruktur bagi penganjuran sukan dwi tahunan itu kini memasuki fasa akhir untuk bersedia menerima kehadiran kontijen dari seluruh negara. Menteri Besar Johor Dato' Hasni Mohamad berkata penyediaan kemudahan infrastruktur di semua venue kini 97% siap, sementara selebihnya dijangka selesai sebelum akhir tahun ini. Kita dah ready, kita dah sedia. Saya rasa Majlis Sukan ataupun pihak kementerian akan menetapkan tarikh sebenar acara sukan ini akan diadakan. Ya. Setakat ini kekal pada tahun depan. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas lawatan ke venue SUKMA di Kompleks Sukan Johor. 9 venue lain ialah Stadium Olahraga dan Rugby Mount Austin, Arena Emas, Taman Impian Emas bagi acara petong, bowling padang, squash dan memanah serta velodrom Johor. SUKMA Johor 2020 akan dilangsungkan di 3 daerah iaitu Johor Bahru, Muar dan Kota Tinggi, melibatkan kos RM468 juta bagi menyiapkan fasiliti berkelas dunia serta menaik taraf kemudahan sedia ada. Pasukan The Red Warriors TRW terus dihantui berita kurang gembira apabila pemain importnya dari Korea Selatan, Kang Seong-jo, meninggalkan pasukan itu dengan alasan untuk berkhidmat di kelab negara asalnya. Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Kelantan KAFA, Hussein Diraman berkata beliau mengesahkan pemain pertahanan berusia 34 tahun itu meninggalkan pasukan Kelantan bagi menyertai kelab Gyeongnam di Korea Selatan. Penambatan kontrak pemain itu dibuat atas persetujuan bersama daripada kedua-dua pihak. Tambahnya, pasukan Kelantan kehilangan pemain yang berkualiti untuk membantu pasukan berdepan baki saingan Liga Malaysia yang bakal bersambung 15 Ogos depan selepas hampir 5 bulan ditangguhkan akibat wabak COVID-19. Aksi Kang Seong-jo bersama Kelantan terhad musim ini apabila Liga M terpaksa dihentikan buat sementara waktu sejak Mac lalu ekoran penularan COVID-19. 3 lagi pemain import yang masih bersama Kelantan musim ini iaitu Felix Chidi Odili dari Nigeria dan Christopher Jackson dari Liberia. Kedua-duanya di posisi serangan dan pemain dari Jepun Masaki Watanabe di posisi pertahanan. Hussein berkata ketika ini semua pemain pasukan Kelantan sedang melakukan saringan COVID-19 sebelum mendapat lampu hijau untuk kembali menjalani latihan bersama pasukan sekiranya keputusan itu negatif. الحج أشهر معلومات. Kata para ulama, tidak ada tempat yang mampu mengubah diri kita. Untuk mengubat kerinduan kita kepada Tanah Suci Mekah, jangan lupa saksikan Salam Baitullah. Walaupun uniknya pada tahun ini kita tidak dapat ataupun tidak berpeluang untuk menunaikan haji, Salam Baitullah sentiasa bersama anda untuk menyalurkan sebarang perkabaran, maklumat dan informasi tentang Baitullah sebagai ibrah, pengajaran dan untuk melepaskan kerinduan. Jangan lupa Salam Baitullah. Baik, terima kasih kerana setia bersama Berita Pagi. Malaysia prihatin. Itu tema sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun ini. Tema itu dipilih bagi menghargai keprihatinan, kesungguhan dan ketabahan warga Malaysia mengharungi cabaran dan dugaan COVID-19. Kebersamaan seluruh rakyat dan kerajaan dalam menghadapi pandemik tersebut telah menjadikan Malaysia satu daripada kisah kejayaan yang boleh dicontohi dalam aspek mengurus dan mentadbir isu kesihatan serta ekonomi yang terjejas akibat COVID-19.
Manakala keprihatinan kerajaan dalam mengutamakan kesejahteraan dan kebajikan rakyat melalui inisiatif prihatin yang merangkumi aspek ekonomi, kebajikan dan kelangsungan hidup rakyat Malaysia telah berjaya dalam menyelamatkan ekonomi negara daripada kerosakan lebih teruk akibat kesan COVID-19 dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Pencipta tema dan logo Hari Kebangsaan serta Hari Malaysia 2020, Nur Azli Muhammad Nur Azian berkata, itulah manifestasi yang membawa pengertian Perkataan Malaysia Prihatin dalam tema yang dipilih serta penghasilan logo. Tema dan rasional Hari Kebangsaan Hari Malaysia 2020 merupakan Malaysia Prihatin, yang mana pemilihan pada tema tersebut adalah selari dengan keadaan semasa kini yang mengalami wabak pandemik, yang mana kita sama-sama rakyat Malaysia, tak kira berbilang bangsa, dalam memerangi COVID-19 tersebut. Ianya namun demikian pihak kerajaan begitu prihatin terhadap rakyat, yang mana terdapat banyak inisiatif kerajaan. Logo dan tema Hari Kebangsaan serta Hari Malaysia 2020 telah diperkenal Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah ketika beliau mengadakan lawatan kerja ke Kuching, Sarawak. Bentuk logo tersebut adalah bentuk hati yang melambangkan tentang keprihatinan kerajaan Malaysia terhadap masyarakat yang berbilang kaum. Di samping itu juga saya meletakkan warna biru tua, iaitu merupakan kesatuan hati rakyat Malaysia yang berbilang kaum yang hidup dalam keadaan yang harmoni. Justru selari dengan kerajaan yang berfungsi dan begitu responsif kepada isu dan masalah masyarakat secara keseluruhannya, rakyat tidak boleh alpa dan perlu sentiasa mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan sebagai normal baharu dalam kehidupan seharian. Ini dalam menjadikan Malaysia Prihatin berada di landasan tepat dengan usaha melandaikan keluk penularan sekaligus memutuskan rantaian COVID-19 di negara ini. Menjelang Ogos ini, harga ayam dijamin turun sehingga paras bawah RM9 sekilogram selepas kata persetujuan dicapai antara penternak dan kerajaan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Rosal Wahid menjelaskan keperluan itu bagi mengelak harga ayam terus meningkat. Setakat pemantauan yang dijalankan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, sehingga awal bulan ini mendapati harga ayam di seluruh negara telah turun antara RM8.40 hingga RM8.20. Dulu tu pernah dengar sampai ada RM9.60, kemudian Purna tahu ada di sini RM10 lebih ayam dulu kan. Ya. Tapi dah belum turun. Harga sekilo kalau dulu RM7.5 kita pack pada RM2.5. Tapi sekarang ni dah mula menurun sebab kita dah berjumpa dengan pengusaha ayam yang terbesar. Dia kata dia janji akan turun bawah pada RM9 pada menjelang bulan Ogos. Jadi hari ini dah RM8.20. Jadi kemarin katanya RM8.40 dah turun, lalu hari lepas RM9 lebih. Jadi dah mula menurun. Dan insya-Allah pada hari raya haji nanti harga itu akan lebih turun lah. Itu harapan kita. Beliau terdahulu menyertai program Walkabout pemantauan harga barang di Pasar Awam Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB di Bachang. Hadir sama Exco Perpaduan Hubungan Masyarakat, Tenaga Kerja dan Hal Ehwal Pengguna Negeri Datuk Ismail Osman dan Exco Pertanian, Penternakan, Pembangunan Usahawan dan Koperasi Negeri Datuk Nur Hizam Hassan Bakti. KP dan HEP juga sentiasa melaksanakan pemantauan harga barangan kawalan menjelang Hari Raya Aidiladha. Dalam masa sama, beliau terus memberi jaminan barangan mentah menjelang Aidiladha mencukupi. RM5 juta setahun diperuntukkan kepada usahawan-usahawan di negeri Terengganu melalui program Jaya Diri yang telah diperkenalkan oleh Yayasan Pembangunan Keluarga Terengganu YPKT sejak tahun 1995.
menyasarkan usahawan dengan isi rumah berpendapatan di bawah RM3,000 sebulan dilihat menjadi pemangkin terbaik untuk memperbaiki sosioekonomi usahawan YPKT. Sehingga kini lebih 19,000 permohonan melibatkan jumlah pinjaman bernilai RM78 juta telah diluluskan. Mengikut kajian YPKT, 74% peminjam berjaya meningkatkan pendapatan mereka sekurang-kurangnya RM1,000 sebulan setelah dibantu pembiayaan modal perniagaan ini. Selain menyalurkan bantuan kemudahan modal tanpa faedah, YPKT juga menyediakan kursus perniagaan dan program dalam bidang keusahawanan. Jadi untuk menyertai program ini sebenarnya kita terbuka kepada seluruh rakyat Terengganu lah, tidak mengira dari segi apa jenis usahawan yang mereka jalankan dan juga dari segi sesiapa saja boleh membuat permohonan ini. Saya sebagai belia yang menceburi bidang keusahawan ini amat-amat bersyukur sebab mendapat modal perniagaan daripada YPKT. Di samping itu bukan modal je dibagi, tapi dengan kelas, bimbingan, semua tunjuk ajar, semua dia bagi cukup lengkap kat kita. Sebab apa? Kalau kita ketinggalan dalam bisnes, kita akan ke belakang. So, untuk kita maju, kita kena cari inisiatif tu. Inisiatif tu lah di YPKT lah dapat bantu kita untuk bagi walaupun dalam jumlah yang bagi saya kata orang boleh membantu untuk saya punya bisnes. So, saya dapat upgradekan saya punya bisnes, beli mesin-mesin yang lebih canggih untuk saya bagi orang kata menolong orang-orang yang khas untuk negeri Terengganu, orang-orang lelaki Terengganu ini nak mari-mari nak jadi smart cetak, boleh mari ke spa kita. Pada majlis ini, di YPKT, 35 pemohon program Jaya Diri melibatkan pembiayaan modal perniagaan sebanyak RM270,000 telah disampaikan oleh Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Kerajaan Tempatan, Perumahan, Kesihatan dan Alam Sekitar Perangkap Adun Bandar Ahmad Shah Muhammad. Pemain industri optimis pasaran hartanah tempatan akan dapat berkembang menerusi Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana. Perkara itu turut disokong jumlah penjualan aset terbabit bagi tahun ini. Pengerusi Matrix Concepts Holding Berhad, Datuk Muhammad Hasla Muhammad Amin berkata, sektor hartanah terus menunjukkan permintaan. Di sebalik sentimen kelembapan ekonomi, pihaknya pula terpaksa meningkatkan simpanan tanah sebanyak 303.5 hektar bagi menyokong pertumbuhan permintaan bagi tempoh 7 hingga 10 tahun. Dalam pada itu, beliau berkata pengendalian penjana menerusi kempen pemilikan rumah meningkatkan lagi permintaan. Berita pagi berakhir di sini. Kekal bersama Berita RTM, maklumat sahih jenama dipercayai. Terus waspada dan ambil langkah pencegahan serta patuh SOP bagi elak jangkitan COVID-19. Saya Kamal Firmansyah Kamaluddin. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.